Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Malam ini sambungan kita surah Al-Baqarah ayat yang ke-121. Pasal minggu lepas slow sangat, 2 ayat saja. Banyak soalan kok. Ayat 121, insya-Allah kita baca, semoga Allah memberi kefahaman serta memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون Alhamdulillah. Ayat yang kita baca sebelum ini, minggu lepas, yang pertama ayat mengenai syikayah kan? Syikayah, bukan syikayah, tasliyah. Allah memujuk Nabi jangan bersedihlah di atas kedegilan golongan-golongan engkar, dan jangan bersedih kerana Allah pilih dia untuk mengajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan baginda juga tidak dipertanggungjawabkan kalau orang itu masih lagi degil dan masih lagi jahil. Kalau mereka dihumbankan ke dalam neraka jahanam pun Nabi tidak dipertanggungjawabkan. Maka Nabi rasa kuranglah sikit kesedihan dia. Dan ayat 120 juga minggu tersebut Allah ayat zajrun, Allah menegur. Allah menegur siapa? Allah menegur golongan-golongan mukmin. Golongan-golongan yang Islam ini, yakni golongan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mengetahui bahawasanya orang agama lain, Yahudi ke Nasara ke, tetap tidak akan menyukai orang Islam. Dah, tengok walan tarda angka, mereka tidak akan redha dengan kamu. Dah, al-yahudu walan nasara, dan orang Nasara pun hatta tattabi'a millatahu, hingga kamu ikut mereka baru dia suka. Kalau kamu tak ikut mereka, selagi itulah mereka tak suka.
Maka ikut mereka ini ialah ikut agama salah. Pasal agama mereka tersebut telah dipindah. Itu maksud. Maka wahai pengikut Nabi, untuk kita semualah, maka tugas kamu ialah baca Quran saja. Kerana dalam Al-Quran ialah kebenaran. Qul inna hudallahi huwal huda. Quran ini merupakan sesuatu petunjuk, dan petunjuk itu benar-benar petunjuk. Hanya Quran saja petunjuk, maka ikutilah, fahamilah Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran tersebut. Walaupun orang lain tak nak ikut, peduli dengan mereka, kamu teruskan dengan ajak mereka untuk kembali kepada ajaran yang benar ini. Walau bagaimanapun, Allah ugutlah. Wala ini taba'ta, kalau kamu mengikuti ahwa'ahum. Kalau kamu mengikuti, walau bukan agama mereka, tapi cara-cara kehidupan mereka. Cara-cara kehidupan agama mereka. Kalau kamu ikut juga, wahai Muhammad, atau wahai orang-orang mukmin, kita semualah. Dan ba'dallazi ja'aka minal ilmi, setelah Quran sampai pada kamu. Dah kamu ada Quran, kamu ada Nabi, tetapi kamu nak ikut juga perangai-perangai dia. Hari-hari duk tengok WhatsApp, Telegram ya lah. Kutub orang tu, kutub orang ni, buat sambutan tu, buat sambutan. Apa-apa sahaja perayaan agama daripada agama Yahudi ataupun Nasara ataupun agama-agama lain termasuk kategori mengikuti agama mereka. Maka kalau kamu ikut juga, wahai kita semualah, wahai pembaca Al-Quran, kalau kamu ikut juga cara tu, maka malaka untuk kamu. Allah berkata Nabi ni, malaka untuk kamu minallah daripada Allah, min waliyyin wala nasir. Tidak ada, Allah tak akan tolong kamu lagi. Maka bila Allah tak tolong, Allah tak akan beri rahmat, maka menderitalah kamu, Allah akan hukum kamu bila jumpa dengan dia nanti. Itu dipanggil ayat teguran. Allah menegur dengan keras untuk orang yang mengikuti, bersekongkol dengan upacara agama lain, walaupun tak ikut agama pun. Perkara yang bersangkut paut dengan agama, kalau kamu ikut juga, ingat, untuk kamu nanti aku tak akan tolong dah. Aku tidak akan, bila pergi jumpa aku nanti, perasaan kesian belah aku tak ada dah. Pasal kamu fail hidup atas dunia lagi. Biar maka itu yang minggu lepas lah. Ayat yang kita baca sekejap tadi. Ayat 121 kan. Allazina atainahumul kitabah, orang-orang yang diberikan, atainahum, dianugerahkan Alkitabah, kitab. Ini dipanggil ayat apa ni? Ini dipanggil ayat dalil nakli. Allah menukilkan kisah ahli kitab. Walaupun orang Nasara, walaupun orang Yahudi jahat, tapi ada juga yang baik. Nak cerita ni. Allah nukilkan kisah orang baik. Tak? Orang Yahudi yang baik, orang Nasara yang baik. Ada. Kalau Yahudi, siapa dia Yahudi? Orang paling banyak ilmu dia. Abdullah bin Salam. Orang Nasara? Orang Nasara ni, Raja Najasyi tu. Kan? Bila dia pergi duduk di Habsyah kan, orang Islam minta perlindungan, datanglah gerombolan Quraisy nak tangkap orang Islam tu. Nak suruh Najasyi ni halau. Dia minta politik dah. Suaka politik halau dia orang ni. Dia pergi jumpa Najasyi, tolak. Kamu baliklah wahai orang Quraisy ke negeri kamu ni. Wahai orang Islam mukmin, kamu aman di negeri aku ini. Diriwayatkan selepas itu dia peluk Islam. Dalilnya, bila Nabi dengar kisah dia mangkat, maka Nabi sembahyang jenazah secara ghaib. Itulah. Walaupun dia orang Nasara, tetapi dia faham kitab ni. Allazina atainahumul kitaba, mereka yang diberi kitab. Orang yang faham kitab tersebut. Yang ni, kalau orang Yahudi adalah beberapa orang lagi, tapi yang ternama yang diceritakan, dua nama yang popular. Seorang lagi nama, lupa nama, Bayhura ke Bihaira. Itulah, tapi juga orang Nasara juga. Wahaira. Dia pun orang hebat juga. Wahaira orang hebat juga dalam agama Nasara ni. Dia pun sama juga, masuk ahli kitab. Maka Allah nukilkan kisah ahli-ahli kitab ni. Wahai pembaca Al-Quran, bukan semua orang Yahudi, orang tu jahat, tapi yang terima kitab, baca kitab, faham kitab, dia baik. Maka aku nukilkan kisah mereka. Dipanggil dalil nakli. Allah nukilkan kisah-kisah orang yang beriman daripada agama lain pun.
Tapi ketika dia berislam lah, dia baca dalam kitab mereka yang betul, maka jelas benar. Oh, kitab kita benar rupanya. Quran benar. Dia ikut Islam lah. Dia menjadi seorang tokoh yang menyedarkan golongan dia tentang benarnya Al-Quran. Dia membongkar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia membongkarkan kisah-kisah penyelewengan kitab-kitab mereka. Golongan. Banyak jasa dia. Banyak sekali jasa orang Nasara ke, orang Yahudi ke, yang membongkar kisah kesilapan kitab-kitab mereka yang tipu lah. Boleh ya? Maka allazina atainahumul kitaba, orang-orang yang diberi kitab, yatlunahu dan dibaca. Nampak tak? Orang yang diberi kitab Taurat, orang yang diberi kitab Injil, tapi dia baca dan dia faham. Tilawah ni kena faham. Tilawah ini dia baca dan faham. Kita Al-Quran pun, kalau kita baca saja, kita tengok ayat apa jadi kalau kita baca saja tak faham. Ini kita tengok orang Yahudi Nasara dulu. Allah kisah ni ke? Orang-orang yang diberikan kitab, yatlunahu, kitab Taurat, dia baca kitab Taurat, dia faham kitab Taurat. Orang Nasara dia baca kitab Injil, dia faham kitab Injil. Orang macam ini Allah kata, allazina atainahumul kitaba yatlunahu, dan dia tilawah. Kita sebut haqqa tilawati. Kebenaran pembacaan sebenar. Apa dia? Ini kita ni. Maka dia terima kitab yang benar, yang dibaca dia faham. Pada kitab tersebut, yakni dia baca, dia faham. Yang kedua, kitab tersebut tidak ditipu, tidak diseleweng sama ada matan dia ke, makna ke. Dan yang ketiga, hak benar ni dia beramal dengan kitab tersebut. Maka haqqa tilawati ini ada 3 syarat. Yang pertama, dia baca dan faham. Yang kedua, apa dia ni? Bukan, tidak ada penipuan dalam matan ataupun tafsir dia. Yang ketiga, aman. 3 ni baru hak kitab. Mana-mana kitab pun, kalau kita hanya baca saja, bukan tilawah Al-Quran tu. Jelas kan? Allah kata, Allah nukil cerita ni. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang aku bagi kitab pada mereka, dan dia baca kitab, dia faham kitab, di mana dia menunaikan hak kitab tersebut, yang ni, dia baca, dia faham, Quran kitab tersebut tidak ditipu ataupun tidak dimanipulasikan, dan juga dia beramal dengan apa yang Allah cerita dalam kitab tersebut. Ada 3 ciri ini, barulah haqqa tilawati. Maka untuk kita kena ibrah lah. Al-Quran kena 3 perkara ni. Kita baca kena faham. Yang kedua, pastikan Quran kita ataupun ahli tafsir ikut tafsir muktabar. Yang ketiga, kena taat, ikut apa-apa yang Allah cerita dalam kitab Quran tadi. Lalu cek kita lah. Kalau kita tak baca tak faham, tak boleh juga. Baca, faham, tak beramal pun tak boleh juga. Kena ambil 3-3 ni barulah memenuhi hak Al-Quran. Hak Al-Quran atau hak mana-mana kitab wahyu Allah. Pasal apa? Tengok Allah kata ni. Orang ada hak tilawati ini, Allah kata, ulaika. Tengok ayat belakang kan? Ulaika. Mereka itulah. Mereka siapa? Mereka yang baca Al-Quran, faham Al-Quran. Quran tu betul-betul makna dia sebagaimana makna oleh ahli tafsir muktabar, dan juga dia beramal dengan Al-Quran tersebut. Ulaika yu'minuna bih. Barulah mereka beriman dengannya, domir kepada Al-Quran. Jelas kan? Maknanya Allah kata, kalau kita baca Quran, faham Al-Quran, Quran tersebut ditafsirkan dengan tafsir ahli muktabar, dan juga dia beramal dengan apa-apa kata itu, barulah beriman. Kalau tidak, tak beriman lah. Kita baca lagi. Tengok ayat. Maka ulaika yu'minuna bihi, maka mereka telah beriman dengan kitab tersebut. Tengok Allah kata ni. Wa may yakfur bihi, sesiapa yang mengingkarinya. Apa dia? Mungkin baca saja. Ini buat kena ni. Macam kita macam orang-orang yang tak belajar tadabbur ni. Wa may yakfur, mereka mengingkari tadi. Baca kena faham, baca kena yang jelas, tafsir jelas, baca kena beramal. Tapi kalau salah satu mereka ingkar, wa may yakfur, kalau salah siapa yang ingkar, faulaika, mereka itulah, apa dia Allah kata? Humul khasirun,
Mereka yang benar-benar rugi. Baca Quran banyak sangat. Dah, hari-hari baca. Dah. Tapi amalan dia tak sama dengan Al-Quran pasal dia tak faham Quran. Sama yang kedua, kalau dia baca dia faham pun, kalau dia tak beramal, tak sama dengan amalan Quran suruh. Kesan dia rugi. Rugi dalam amalan dia. Jelas kan? Cuba tengok kita baca ayat selalu ni. Surah apa yang Allah cerita. Kamu tak tahu tak? Kamu tahu tak orang yang paling rugi? Surah Kahfi. Tengok surah Kahfi, ayat yang ujung tu yang kita baca 10 ayat terakhir tu. Kamu tengok ayat apa? Al-Kahfi. Apa tu? Tengok satu ayat Kahfi. Ayat surah apa Kahfi? 18 ayat. Tengok. Dia 10 ayat terakhir. Ada kamu nak tahu? Ayat apa tu? Ayat ni. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Kata ke wahai Muhammad, mahukah kami khabar kepada kamu akan orang yang paling rugi amalan dia? Nak tadi tengok ni. Allah bagi tahu kita ni, siapa orang paling rugi? Buat amal banyak-banyak. Ayat lain tak? Amilatun nasibatun. Ayat apa? Surah apa tu? Amilatun al-atas. Amilatun nas ya? Al-atas ada. Amilatun nasibah. Membuat amal banyak-banyak tapi neraka jahanam. Ini. Kamu nak tahu tak pasal apa kamu masuk neraka jahanam tadi? Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Wahai Muhammad, bagi tahu umat kamu semua tu, maukah kami khabar kepada kamu akan orang yang paling rugi amalnya, perbuatannya. Dia buat amal tapi rugi. Masuk neraka jahanam ni. Tadi. Punca apa punca dia? Punca tak 3 perkara. Tak baca Quran, tak faham Quran, tak beramal dengan Al-Quran. Itu punca asal dia. Maka Allah kata, kesan daripada 3 perkara tadi, orang yang paling rugi amalan dia, allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang sia-sia sa'yuhum, usaha mereka untuk beramal. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini mereka beramal. Mereka beramal banyak ni. Lepas tu wahum, bagi mereka yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira amalan mereka tadi yuhsibuna sun'a. Mereka perbuatan baik, amalan mereka tadi. Apa salahnya benda baik? Nampak tak? Sama tak sama ni? Faham? Faham tak faham ayat ni? Baca-baca. Orang yang sia-sia amalan mereka dalam kehidupan seharian mereka, dah. Sedangkan mereka beramal. Wahum yuhsibuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dengan amalan mereka tadi, perbuatan baik. Sedangkan mereka tak baca Quran, tak faham Quran. Mereka baca Quran, tafsir yang karut-marut. Mereka tak beramal dengan sebagaimana Quran cerita tadi. Salah satu 3 tadi, maka mereka rasa berprasangka saja amalan mereka benar, rupa-rupanya Allah tak terima, sia-sia amalan mereka. Itulah. Amalan baik ni, apa salah amalan baik? Amalan yang tidak ada dalil, pasal dia tak tahu. Dia tak baca mengaji hadis ke Quran ke, dia tak mengaji dalil, maka dia buatlah amalan lama dia, tak pasti tanya pun. Bagaimana hadis ni, sahih ke tak sahih ke, bagaimana Quran ni, betul ke ada ayat-ayat macam ini, maka dia buat juga perkara tadi. Dah, betul ayat Allah tadi, amilatun nasibah, buat amal banyak-banyak tapi dalam ke jahanam pengakhirannya dah. Sini Umar menangis ni dengan tengok kisah ni. Menangis dia bunyi loceng jam tadi. Wahai Umar, ini kenapa kamu menangis? Aku menangis bukan kerana dia, pasal umat-umat akhir zaman ini buat amal tapi bukan berdasarkan yang benar, maka sia-sia amalan mereka. Tengok ayat lagi Ulaikal lazina kafaru. Tengok disambung lagi. Ulaikal lazi, mereka itu siapa dia tadi? Ulaikal lazina kafaru, mereka yang engkar. Mereka kafir engkar lah. Kafir engkar. Kafarul haqqa inada. Mereka yang menolak kebenaran kerana kesombongan. Makna kafir ini. Dalam bahasa asal dia dia nak tutup pokok tu. Itu asal kafir. Maka tutup kebenaran. Dia tutup kebenaran. Maka dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Kenapa dia Kenapa dia engkar dengan ayat-ayat Tuhan mereka?
3 tadi lah. Dia baca tak faham. Apa lagi yang kedua? Seleweng. Makna. Yang ketiga, tak beramal dengan dia. Maka dia akal ayat Allah kata sekian-sekian. Pasal dia 3 perkara, jahil 3 perkara tadi, maka dia tak buat sebagaimana Quran suruh tadi. Sama jahil ke sombong. Kalau yang tak beramal, tak tahu tak beramal, sombong. Tak belajar tadi, jahil. Dua-dua sama saja. Maka mereka ingkar ayat-ayat Tuhan mereka. Pertama. Yang kedua, waliqaihi, dan adanya pertemuan dengan Allah. Apa dia pertemuan ni? Hari akhirat. Tema Quran. Tema Quran ada 3 kan? Allah mengesahkan dia, cerita bab Nabi dia yang 3 hari akhirat. 3-3 sangkut ayat ni. Amalan tak ikut Nabi. Akhirat pula dia tak yakin. Dia tahu tapi tidak ada usaha ikhtiar nak pergi hari akhirat. Semua kita tahu akan mati. Nak orang umur 80 mil tahu dah dekat mati, tapi panjang umur lagi dia rasa. Rasa muda lagi. Masih lagi pakai seluar pendek. Orang umur 80 dah. Pasal apa? Pasal dia hanya tahu je. Tapi usaha ikhtiar nak pergi, tidak ada buat persiapan. Tak tanya kabar bagaimana ni aku ni, nak mati ni bagaimana ke dia sana. Nah. Itu maksudnya. Waliqaihi, pertemuan dengannya, yang Tuhan mereka. Pasal dia tak mahal Quran, tak berulang kali baca Al-Quran. Mana kemanisan, keyakinan hari akhirat tidak ada pada diri dia. Dia tahu, tapi persiapan tadi Allah jauhkan. Pasal tidak berulang kali dengar kata-kata Allah. Allah tutup. Hijab. Bahaya kita ni. Semoga Allah tak tutup kita. Semoga Allah buka kita. Kalau kita masuk orang yang diberi pemahaman tentang adanya hari akhirat dan berjuang untuk pergi ke sana. Maka ada 2 perkara tadi. Amalan pun tak betul. Pasal tu dia tak tanya khabar hari akhirat. Maka tak persiapan. Maka fahabitat amaluh, maka sia-sialah amalan mereka. Sama. Kenapa sia-sia amalan mereka? Sia-sia amalan ini, walau amalan banyak pun, dia membuat kesyirikan, Allah tak terima. Pergi jumpa Allah baru tahu. Pergi berjumpa Allah baru segala amalan dia, Allah terima tu. Amilatun nasibah tadi. Buat amal banyak-banyak tapi tak sama dengan apa yang Allah suruh. Tak sama dengan Nabi ajar. Dia kata dia rasa amalan baik, apa salahnya. Dia pegang betul-betul perkara ini. Sekarang dia rasa betul. Nah, bila mati baru tahu. Bila mati baru tahu, ini sebenarnya wahai hamba-Ku. Kamu telah banyak buat amalan tapi semua tak sama dengan kehendak aku. Maka kamu carilah. Kamu cari Tuhan lain yang boleh bagi syafaat dengan kamu, boleh tolong kamu. Kamu cari dia lah. Aku tak terima. Aku hanya terima apa-apa amalan yang sama dengan aku utuskan Nabi aku untuk tunjuk kepada semua umatnya. Berat. Ini takut kita dengar dah. Maka fahabitat amaluhum, maka sia-sialah amalan mereka. Maka bila sia-sia amalan, fala nuqimu lahum, maka tidak kami menegakkan bagi mereka, tidak kami tolong mereka lagi, tidak kami kesian belah dengan mereka lagi. Yaumal qiyamati wazna, pada hari timbangan tadi. Tak timbangan pun. Buatlah amal macam mana pun, kosong timbangan dia. Tak timbang pun. Dia balingnya. Berguni-guni balingnya. Yang pertama keikhlasan. Yang pertama tak ada keikhlasan. Yang kedua tak sama dengan yang Nabi tunjukkan. Mana 2 perkara ni. Nampak kita kata, apa salahnya lah. Tapi itulah kenyataan dia. Memang Allah bagi tahu macam ini. Masuk apa-apa saja amalan. Itu kita khawatir. Lepas tu kita khawatir mana-mana amalan rekaan. Selawat rekaan, zikir rekaan. Pasal zikir yang ambil daripada mimpi-mimpi biasanya lah. Kita khawatir yang tu. Lepas tu kena nak beramal sikit. Tanya khabar lah. Bagaimana ni aku baca zikir pagi ni. Siapa yang kata, dalam hadis mana kata. Cuba tanya ustaz-ustaz yang mengajar lah. Nah, tanya yang bab tu, tanya bab yang ada tak sahih hadis ni. Zikir ni aku buat ni, ada tak ada. Aku letakkan fadilat sekian-sekian. Aku baca sekian-sekian. Allah ampun dosa sekian. Betul ke tak betul. Itulah pembelajaran lah. Itulah ilmu sebenarnya. Tapi kalau kita buat ikut guru standar semata-mata kepada guru, tak pernah tanya guru pada mana, parahlah. Ada guru-guru pula jangan bertanya. Orang yang banyak bertanya masuk neraka. Sedangkan dia tak tahu. Dia tak bagi anak murid dia tanya. Ramai kan? Apalah tanya-tanya dalil. Buatlah je lah.
Orang awam tak berdalil. Dia seorang nak jadi, tak nak jadi orang awam. Sedang kita ni semua tak nak orang awam bertukar daripada orang awam kepada alim. Itu juga kita dihadiri. Tapi kita tak nak jadi. Sampai bila untuk orang alim saja masuk syurga? Bukan. Apa dia? Itu bercampur. Bercampur, ada bercampur. Ada juga yang masuk, ada juga yang dia ada zikir-zikir dalam masyarakat, pilih-pilih lah, pilih-pilih, cek balik cek balik betul-betul lah. Tapi kita dah ada yang jelas kan. Dalam surat tu ada yang dalam Ibnu Muslim pagi petang ada jelas yang tu. Cuma zikir-zikir lain kalau yang sahih baca mana pun kadang-kadang kita meletakkan fadilat pada hari tertentu, masa tertentu untuk tadi yang menjadi kesalahan. Bukan zikir yang sahih boleh dibaca tapi jangan meletakkan fadilat pada masa-masa tertentu. Hari Isnin kita baca zikir sekian kerana sekian. Dia berbohong atas nama Nabi. Bila Nabi baca baca hari Isnin? Pertama. Bila Nabi kata ada fadilat sekian-sekian? Yang kedua. Asalnya untuk pendorong untuk benda yang salah. Itu asalnya. Tapi dia reka atas nama Nabi, dia kata Nabi kata sekian-sekian. Berat je lah. Yang berat. Nak suruh orang buat tapi tipu. Tipu nama Nabi lagi. Tipu nama Nabi, tipu nama Allah. Ini masalah kita ni. Kalau kata buatlah, tak apa yang tu. Dah. Mana yang sahih, tidak masalah apa. Tapi jangan meletak ada kefiat tertentu, masa tertentu untuk jual nama Nabi, jual nama Allah tadi. Mengkhususkan tadi. Termasuk jumlah. Jangan mah. Orang kata apa lagi banyak lagi bagus. Itu kita kata dah. Kalau kata 33. Kenapa kita dapat 36? Kita reka lah. Kerana 35 ada sekian-sekian. 36 ada kita reka sendiri. 3,000. Kita letak syarat kan. Tapi kalau sudah ni selawat ni tak apa, baca banyak mana tak apa lagi galakkan, tapi jangan meletakkan pengkhususan kepada baca hari sekian sebanyak sekian-sekian kecuali kecuali yang Allah nyatakan, kecuali yang Nabi nyatakan. Contoh baca selawat, baca zikir 33 ada sekian. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 ada sekian. Maghrib subuh 10, zuhur asar 3 kan. Kan ada fadilat dia. Tapi kita mula reka yang lain tu. Itu ya, bukannya yang kata tak boleh. Boleh, tak apa. Kalau ada itu boleh. Yang 10-100 tu boleh. Zikir pagi, zikir petang kan. Yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi dibolehkan 100 kalau boleh ya. Kalau mampu buatlah 100. Kalau tak mampu 10. Itu jelas. Tapi kenapa kita pilih yang lain? Kita tinggal ini pilih yang lain. Itu masalahnya. Yang dah diikat. Yang dimuqayyad dengan mana-mana amalan, mana-mana masa tu. Tapi buat dah. Tapi kita tak nak buat yang lain. Tengok ni ya. Kesan tadi. Zalika jazauhum jahannam. Berat akhir ni. Zalika jaza, maka mereka bersifat demikian. Jazauhum, balasannya jahannam. Masya Allah, semoga Allah jaga kita semualah daripada digolong oleh golongan-golongan jahil. Ada 3 perkara dah lah. Golongan-golongan yang tak baca Quran, tak faham Quran. Golongan yang baca benda-benda yang salah, yang ni reka-reka palsu, tafsir salah Quran, dan juga tak beramal dengan sebagaimana yang Quran suruh. Okey, balik semula kepada tadi apa tadi? Haji Sani tak ada Haji Sani ni. Baru pasal tak ada soalan. Patut. Biasa ada soalan. Demam. Syafahullah insya-Allah. Patut kurang soalan mana? Ayat tu okey, itulah maknanya definisi khasirun itu faulaika humul khasirun. Kesan daripada 3 perkara tadi, kesan daripada 3 perkara tilawah yang haqqa tilawati tadi, maka dia menyebabkan khasirun, rugi yang amat-amat sangat. Maka itulah kerugian sebenar. Dunia ini tak nampak. Yang rugi akhirat, pasal dunia ini hanya cubaan saja. Ada kita ambil menunaikan hak Al-Quran, tiba-tiba kita tak tunai. Tapi untung dunia, mungkin orang tu mewah dapat, tapi
Kerugian sebenar ialah kerugian hari akhirat kerana kita tak dapat apa yang Allah janjikan dengan kita. Maka selesailah kes-kes Yahudi. Ayat 40 hingga ayat 101 ni selesailah kejahatan, keburukan, ketamatan, kesombongan orang Yahudi. Habis cerita dia. Maka dia penutup dah. Ayat 122, 123 ni penutup bagi jenis-jenis Yahudi yang Allah bongkarkan penyelewengan-penyelewengan dia di Madinah supaya kita belajar daripada mereka dan supaya mereka juga buang sifat-sifat tersebut. Maka penutup untuk orang Yahudi lah. Ayat 122. Penutup dia, maka ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Itu untuk orang Israel. Tengok untuk orang kita pula belajar daripada pengalaman ini. Allah panggil orang Israel, wahai Bani Israel, uzkuru, bersyukurlah. Bersyukurlah kamu wahai orang Bani Israel ni, orang Bani Israel. Tak kira lah agama Yahudi ke agama Nasara ke, janji dia Israel. Uzkuru, bersyukurlah. Apa dia bersyukur? Apa dia bersyukur? Bersyukur ialah menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenang jasa Allah, banyak sangat jasa Allah kepada kita. Banyaknya jasa diberi kepada kita, banyaknya apa-apa sajalah. Maka perlulah menambahkan ketaatan dengan dia. Jasa Allah besar. Maka uzkur, bersyukur sama ada dengan qauli ke, qalbi ke, badani ke, atau fi'li ke, buat apa-apa saja. Janji ibadat dengan dia, menambahkan ketaatan dengan dia. Kenapa? Ni'mati allati an'amtu alaikum. Banyak sangat nikmat yang kami anugerahkan kepada kamu wahai orang Bani Israel. Uzkuru, ingatlah kamu, bersyukurlah kamu. Kenapa? Atas nikmat-nikmat yang an'amtu, yang aku telah anugerahkan alaikum kepada kamu di zaman kamu tersebut. Aku memuliakan kamu daripada bangsa-bangsa yang lain. Itu untuk dia. Untuk kita sama juga. Apa kenikmatan ada kita? Cek lah. Kadang-kadang kita tak muhasabah diri. Kita rasa kita diberi nikmat. Kecuali kita sakit. Macam Tuan Imam Jamil kata dah. Tuan Jamil kita. Sakit lama sakit begini. Masa COVID sakit dah. Cuba tanya dia. Apa perasaan dia banding sekarang dengan dulu? Banyak nikmat kan? Boleh mari Jumaat mau sakit tu nak makan pun tak boleh. Tanya dia tahulah. Dia muhasabah diri. Mas besarnya nikmat yang Allah bagi kesembuhan sekarang ini. Itu ujian. Bila kita dah diberi musibah, hasil musibah tersebut kita untuk muhasabah diri, maka kita rasa nikmat tersebut. Kalau orang berfikir, kalau orang tak fikir tak rasa. Sakit 3 bulan 4 bulan pun dia lagi sembuh tu lagi dia nakal. Maka tengok Allah kata ni, maka uzkuru ni'mati, bila setiap nikmat yang kita ada ni bersyukur dengan dia. Kerana Allah bagi nikmat kepada kita alal alamin, atas seluruh alam ini untuk bangsa Bani Israel. Untuk kita pun tak terkira lah nikmat kesihatan, dah, nikmat makan minum, nikmat umur masih ada lagi, nikmat ada keluarga semua, nikmat segala ni boleh belajar, dan nikmat yang paling besar kita diberi hidayah untuk belajar ayat-ayat Allah. Besar nikmat ni bukan semua orang diberi nikmat mengaji ni. Dah. Nikmat agama lah, nikmat iman. Tapi kita ni diberi lagi nikmat yang tambah lagi untuk meningkatkan keimanan kita dengan hanya diangkau ramai-ramai orang, kita dipilih mengaji tadabbur. Masya Allah, besar. Tapi kita tak rasa nilai. Dah. Pasal apa? Pasal tak masuk. Pasal kita sedang mengenal Allah, mengenal Nabi, nak merapatkan akhirat 3 perkara ini. Itu kebesaran sebenar dah. Itu keuntungan sebenarnya. Maka alal alamin. Jelas Boleh. Maka kita bila ibrah untuk kitanya, kita perlu bersyukurlah. Kita juga sama dengan orang Yahudi pun sama, tapi mereka lupa dirilah. Orang Israel, mereka lupa diri. Maka ibrah untuk kita kena ambil iktibar. Setiap kita ini, tak kira lah kita kaya ke, kita miskin ke, kita ilmu tinggi, ilmu rendah ke, setiap kita ini ada hak masing-masing daripada nikmat yang Allah beri masing-masing. Paling-paling tidak pun Allah beri langit dengan dia untuk kita berlindung, bumi untuk berpijak, udara dah. Kalau Allah sekat kita untuk buang air sehari, apa jadi? Sehari cukuplah. Dah. Menderita. Kalau orang kena batu karang dia menyekat saluran tu dah. Berpeluh keluar besar-besar peluh tadi. Baring tak kena tidur, tak kena orang kena batu. Itu baru sikit tu, baru hanya batu karang.
penyakit lain lagi. Tapi kita tak nilai benda ni. Tak kita, pasal kita rasa semula jadi. Kita rasa segala-gala yang berlaku kita ni, banyak semula jadi. Ini masalah kita ni. Pasal kita mengaji dulu, alam semula jadi, semula jadi. Sebenarnya itu kejadian Allah. Tapi kita ditanamkan dengan semula jadi di akademik kita. Tak nampak Allah yang hingga Z tak nampak. Allah yang beri penyakit, Allah yang sembuh penyakit, Allah yang bagi rezeki, Allah yang tak ada rezeki. Tak nampak yang tu. Pasal nampak asbab-asbab saja. Ini masalah kita lah. Orang yang jarang bertadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas kan? Maka apa ibrah kita? Kita cek kita. Maka bila cek kita, nikmatnya kita, jangan banding dengan orang atas lah. Banding dengan nikmatnya kita kecapi sekarang ini, maka kena bersyukur. Tambahkan amalan lah. Tambahkan pengajian. Dan tambahkan apa-apa saja untuk kita menaati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ayat yang terakhir untuk kisah kejahatan Yahudi. Ini ayat 1, 2, 3. Lepas ni kita akan belajar tajuk baru. Tajuk baru iaitu risalah kerasulan. Tajuk kerasulan pula. Bab Nabi pula. Ayat ni, wattaqu, dan wahai, dah tengok dah nikmat yang besar sangat aku bagi kamu, wahai Bani Israel. Nah, wattaqu, takutlah ataupun takutlah lah. Wattaqu ni bertakwalah. Apa dia takwa? Ataupun takut? Takut dengan Allah lah maksudnya. Apa dia takut? Bila kita takut dengan dia, jaga hukum dia dengan menambah ketaatan dengan dia sama juga. Bukan takut dengan Allah, bukan makin lari. Dia berbeza takut dengan binatang ataupun takut dengan pencuri perompak. Takut dengan Allah, disuruh makin rapat dengan dia. Itu baru takut dengan Allah. Bertakwa, jaga hukum Allah, buat ketaatan dengan dia. Wattaqu, dan takutlah kamu dengan Allah dengan melaksanakan segala perintah dia dan dengan istiqamah tadi. Kenapa? Tengok ni. Kalau cerita ni. Wattaqu yauma, pada hari. Hari mana? La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Pada suatu hari di mana tidak ada orang lain yang boleh menggantikan kita daripada dihukum. Maknanya sabit dengan ni hari akhirat ni. Nak cerita, takutlah kamu kenapa? Pasal wahai hamba, kamu akan datang menemui aku bila kau mati. Tengok baca akhirat ni. Bab dakwa akhirat untuk penutup. Nak ceritakan kesombongan, kebongkakan orang Israel ini. Allah cerita takutlah pada hari akhirat nanti, di mana pada hari tersebut, kalau kamu tak bersyukur, kalau kamu tak takut dengan aku dengan melakukan ketaatan, maka apa jadi? Pada hari tersebut, tidak ada seorang pun boleh mengganti orang yang lain. Dosa orang tak boleh ganti dosa orang lain. Dah. Anak tak boleh mengganti ke bapa untuk dihukum. Malah, masing-masing ketika itu nafsi-nafsi. Lari. Anak lari daripada bapa lari daripada mak. Suami lari daripada isteri. Tengok surah apa tu? Tengok surah Abasa. Cuba tengok sekejap surah Abasa. Kalau nampak tengok baru hilang mengantuk sikit lah. Pasal tak ada soalan kan? Kalau ada soalan hilang mengantuk, tak ada soalan mana ni. Tengok surah Abasa. Abasa. Surah apa Abasa ni? 30. Muka surah apa Abasa? 585. 585 ayat 30 lebih 3. Nak cerita je hari tu. Hari takutlah hari ni. Bagaimana terjadi hari ni? Kita atas dunia ini sayang dengan keluarga kita, sayang ayah kita, sayang dengan suami kita dah. Tengok ayat 33. Fa iza ja'atis sakhah. Bila mendengar satu pekikan kiamat ni. Tengok apa jadi hari tu? Ayat 34. Ayat 34 muka surat 585. Muka surat 585. Hari yang takutilah pada hari ini wahai hamba, Allah kata tadi. Hari mana? Hari suatu hari, yakni hari bermula pada masyar lah. Lepas pekikan tu berarak pergi kepada masyar, maka macam mana? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari mana?
saudara lari daripada saudaranya. Saya takut nak pergi jumpa dengan Haji Mamuk. Takut saya. Haji Mamuk takut nak pergi jumpa dengan cikgu. Bagi contoh. Pasal apa takut? Hak tadi. Oh, aku tak ajak tiap malam cikgu mari mengaji ni. Kita takut hak jiran, hak kawan tak tunaikan. Tak ajak dia mari mengaji. Tak tunaikan hak kita. Maka akan lari. Takut apa? Takut ketika itu dosa-dosa tadi akan pindah kita tadi. Yang main-main dengan dosa akhirat ni. Dosa mengumpat, dosa mengata orang, dosa tipu orang. Takut takut tadi. Takut segala pahala kita akan diambil oleh dia. Pasal atas dunia kita duk kutuk dia, duk umpat dia, duk level dia, kafir, duk level dia sesat. Lagi teruk lah. Cuba bayangkan. Bayangkan kita ajak dia mari mengaji. Tiba-tiba dia kata, oh apa mengaji orang sesat? Tengok macam mana. Dia tuntut. Tuntut lari jauh. Hingga apa? Hingga habis pahala dia. Nak tak lagi tu? Habis pahala ni. Bila habis pahala, nak macam mana lagi? Dengan kita tuduh dia sesat, maka pahala dia tadi kita akan minta lah. Bismillah. Kita nampak dia apa semua tu, kita lawan, kita bantah, tapi jangan tuduh individu. Tuduh perangai boleh. Perangai boleh. Perangai dia tadi, perangai dia tak apa. Jangan tumpu individu tu. Jangan sekali-kali tumpu. Pasal balik semula. Ingat kena jaga. Pasal apa? Pasal kita ini, kena ingat kenapa tak boleh tuduh dia? Pasal dia baik. Fitrah baik. Fitrah boleh terima Allah, boleh terima Al-Quran, tapi syaitan hidup dengan dia. Itu problem. Problem bukan dia jahat. Syaitan jahat. Sebab tu Al-Quran bila orang jahat marah dengan kita, kalau boleh kita sabar. Dan buat baik dengan dia. Dan Al-Quran mengatakan, bila kita buat baik dengan dia, dia buat jahat kita pun kita buat baik dengan dia. Memang kita boleh buat jahat juga. Dia benarkan, tapi setimpal. Tetapi yang lebih baik Allah kata, maafkan dia. Bila maafkan dia akan datang, dia akan bertukar. Maafkan dia dua perkara, maafkan dia dan buat baik dua sifat, dua cara Allah kata dalam surah Al-Baqarah juga rasanya. Yang pertama maafkan dia. Yang kedua berbuat baik dengan dia. Dalam ayat yang lain bila kita ada dua perkara ini, dia akan bertukar daripada orang musuh nombor satu yang duk kutuk kita ni akan menjadi kawan yang paling setia dengan kita. Nampak tak? Nampak tak tujuan Allah nak suruh kita mengeratkan ini supaya sabar. Pasal Allah nak bagi syurga ni. Bila kena ingat, bila dia kutuk kita, besar pahala ni. Kalau kita sabar. Tapi kalau kita 2 kali 5 juga, dia kutuk sekali, kita kutuk 3 kali ke dia. Parah kita lah. Maka itulah kezaliman. Zalim. Ingat pasal Allah tak nak kita zalim. Sebab tu Allah buat undang-undang, hukum dia ini, bila kita kutuk dia, dia balas semisal dengannya dibenarkan. Tapi jangan lebih. Pasal apa? Tapi Allah kata, kalau kamu boleh memaafkan dia dan berbuat baik dia, lagi bagus. Pasal aku tak nak kamu lebih. Pasal nafsu kan? Nafsu ni cepat syaitan masuk. Bila syaitan masuk, lawak. Takkan apa, dia makan sekali, tak adalah. Syaitan. Maka kita akan lebih. Bila akan lebih buat, dia tampar sekali, tampar 3 kali. Maka yang 2 kali tadi ialah kezaliman. Dengan 2 tu kita ahli neraka jahanam. Walau bagaimanapun, kita dibenarkan untuk apa? Untuk mempertahankan diri. Kalau dia kata sekian-sekian, kita jangan kena jawab juga, kena jawab. Mana kita kena mempertahankan diri dia. Mana bukti dia? Surah Yusuf. Surah Yusuf ini dia masuk penjara. Kan? Dia masuk penjara. Lepas tu dia cukup tempoh penjara tadi, dia boleh tak bermimpi, saudara dia keluar. Bagi tahu ke Sultan kisah Sultan mimpi. Ada orang dalam penjara tu yang boleh mentadbir mimpi. Maka Sultan kata, aku bebaskan dia, pergi panggil dia. Maka dia pergi jumpa Yusuf. Wah Yusuf, Sultan bebaskan kamu. Sultan nak jadikan kamu berbagai-bagai pangkat dalam istana. Dia kata, jawab apa? Wahai kawan, aku tak akan keluar daripada penjara ini. Kecuali dia nak bersendiri dulu. Dia nak balas ni. Kecuali nama Sultan panggil balik perempuan-perempuan yang mencedera tangan dia tu. Dan surah Yusuf ceritalah.
Maka sultan balik dengan cerita dia, tak panggil lah. Panggil perempuan-perempuan, panggil si isteri menteri tadi, panggil apa jadi dengan Yusuf sebenarnya. Mereka menceritakanlah Yusuf orang-orang yang paling baik. Tidak ada satu perbuatan jahat pun, kami yang jahat. Maka bersihlah nama Yusuf. Maka Yusuf pun, bawa Yusuf keluar. Maka di sini, nak cerita di sininya, kita ini dibenarkan untuk membersihkan kita kalau orang kutuk kita. Dibenarkan. Tapi hanya semisal. Kalau orang kata kita, jawablah lah WhatsApp, apa pun jawab. Tapi jangan lebih lah. Pasti jangan lebih. Pasal kalau lebih, takut berlaku zalim. Kita boleh cek tak betul? Payah kan? Kalau payah lebih baik kita maaf lah. Pasal besar sangat pahala kita tadi. Buat baik dengan dia, maafkan dia. Allah kata, lain kali dia akan menjadi kawan yang paling rapat dengan kita. Kesan daripada kita, berbuat baik dengan dia tadi. Pernah cuba tak? Tak pernah cuba kan? Cuba. Lagu marah, lalu kita baik dengan dia. Buat dia tapi takut maruah kita tercalar. Takut dia khawatir. Allah nak suruh kita, imej kita jangan menjadi, apa dipanggil tu? Jatuh maruah. Jangan jatuh maruah, tak boleh. Kena jaga maruah juga. Tapi berpada-pada, jangan melebihi kejatuhan maruah dia tadi. Pastikan balance. Tapi kalau kita rasa tak boleh, maka maaflah, lagi bagus. Pasal pahala maaf ini, pahala orang yang sabar ini terlalu besar. Bukan semua orang boleh sabar. Cuba buat sekali, bila orang berkutuk, lagi baik dengan dia. Cuba buat, boleh tak boleh? Kutuk, bawa, kalau kutuk hari ni kan, pagi besok kita pergi rumah dia, bawa pisang ke, bawa daging ke. Bagi dia hadiah, dia kata. Tak boleh. Takut terlebih. Bismillah. Tengok. Panjang cerita dia. Okey, Nabi sikit. Mana ketika hari tu, ketika hari tadi, tadi dah ayat lain, betul lah. Maka ketika hari ni, wa ummihi yauma yufarriqu wal ummi akhi wa ummihi wa abi, ibu dan bapa je lari, wa sahibatihi wa bani, isterinya, anak-anak pun lari. Maka likulli amrin minhum yauma idzin sya'nin yughni, pada hari itu orang masih sibuk dengan hal dia masing-masing. Takut apa? Takut pahala dia tadi akan hilang. Dia jaga pahala dia tadi. Bahaya kita mengutuk orang, kita fitnah orang, kita berbagai-bagai cara di kesian pahala kita. Kita buat amal banyak dah. Buat sunnah banyak, tapi tiba-tiba pergi ke orang pahala kita. Bila habis pahala kita, maka kita tanggung rasa dia. Tu takut tu. Maka itulah jawapan dia. Suasana ialah hari-hari macam ini. Balik semula kepada surah kita. Ini hari takut, mana masing-masing nafsi-nafsi itu kita kena jaga. Kita kena jaga bab hari di pada mahsyar nanti, pasal masing-masing di antara kita akan bermusuh-musuhan, lari tak nak jumpa suami dengan isteri, anak dengan tu. Cara mana? Cara mana? Ajar ilmu dia sekarang, duduk dalam majlis ilmu, buat keadaan pendidikan ilmu, barulah kita boleh bersama. Surah Yasin apa surah Yasin tu? Allah berpisah. Wamtazul yauma, lupa Yasin, lama tak baca. Wamtazul ya ayyuhal mujrimun. Maka berpisah, sedih ayat ni. Berpisahlah wahai pendosa. Hari ni suami, isteri ke, anak, dunia sayang. Tapi Allah kata, wahai manusia, hari ini berpisahlah dengan kamu. Anak dengan isteri ke, bapa dengan anak ke, berpisahlah. Wahai pendosa. Orang berdosa, terus sebelah. Orang beriman, duduk sebelah. Terus pergi ke syurga. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Maka hari ini berpisahlah bagai orang pendosa. Apa yang pendosa? Teruk ni. Kalau kita sayang anak kita, sayang isteri kita, sayang suami kita, maka berpisahlah. Macam mana? Lepas tu kena sama-sama kena bersama mengaji lah. Bersama-sama nak merebut untuk pergi ke hari akhirat ini. Lupa dari mana. Ayat 120 dia, 123. Nafsun an nafsi syai'ah. Seorang tak boleh berganti ni. Pertama, yang kedua, ini lagi teruk ni. Wala yuqbalu minha adlun. Ini lagi teruk ni. Ini lagi hingga sampai. Wala yuqbalu minha adlun. Dan tidak yuqbalu diterima minha darinya adlun, tebusan. Tengok. Ayat lain ketika ini, bapa, wahai Allah, ambil anak aku ni.
bagi humbangan dengan neraka dia, asal aku selamat dia. Semua nak tebus, nak buang. Orang yang paling kita sayangi, suami akan gadaikan isteri dia. Isteri akan nak gadaikan anak dia. Nak gadai lah, gadai. Nak tebus. Pasal apa? Nak tebus dosa dia, jangan masuk neraka. Maknanya, ngerinya neraka jahanam, hingga sayang macam mana kita dengan orang kita paling sayang, kita sanggup gadai dia janji, kita ditebus daripada api neraka jahanam. Masya Allah. Dah, mana kena jaga betul-betul lah. Kalau tak nak, ketika sana hilang dah. Hilang kasih sayang dah. Masing-masing bila tengok azab, maka amat-amat mengerikan, kita sanggup lepas orang yang paling kita sayang, janji kita selamat. Oh, Masya Allah ayat ni. Semoga Allah jaga kita dan keluarga kita insya-Allah. Wala yuqbalu minha adlun. Maka tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan. Atas dunia ni, bila kita ada duit, kita jahat macam mana pun, boleh bayar dah. Kita langgar kereta orang ke, kita buat jahat ke, bayarlah. Banyak dah. 10,000, 10 juta, semua boleh dunia. Pasal tak tahu. Duit. Tapi sana tak boleh. Allah Maha mengetahui. Setiap perkara dia tahu. Dia tak boleh nak rasuah. Tak sini boleh rasuah. Di atas dunia. Sana tak boleh dah. Tidak boleh nak buat macam-macam mana dah. Sini orang buat jahat sikit pun, bila offer lebih dah. Dia langgar kita tak apa. Langgar kita biasa. Berapa rugi ni? Rugi ni RM300 lah. Okeylah. Aku bagi RM20,000 lah. Melompak dia kan. Pasal boleh tebus. Dunia. Sana tak boleh. Tak boleh apa-apa. Tak boleh nak tebus. Lepas tu dua. Yang ketiga, wala tanfa'uha syafa'atun, dan tidak bermanfaat baginya sebarang syafaat. Kenapa tak ada syafaat? Kenapa tak ada syafaat dah? Pasal syafaat ini bil izni. Allah yang bagi. Kan? Allah tak akan bagi syafaat kalau seseorang itu kufur kepadanya, seseorang itu buat syirik kepadanya, Allah tak akan bagi. Walau dia buat macam mana amalan mengaji Quran ke, buat amalan Nabi sunnah ke, buat amalan-amalan lain sekalipun, puasa tak berhenti ke, tapi bila dia buat kesyirikan, Allah tak akan terima amalan dia. Maka Allah kata pada hari ini, wala tanfa'uha syafa'atun, dan kamu tidak akan bermanfaat bagi kamu pasal syafaat aku tak akan bagi. Atas dunia dia minta dengan wali sikit, saya minta syafaat. Maka dia anggap sana tu golongan-golongan boleh bagi syafaat dengan dia. Maka kesan tadi dia tak syirik. Maka Allah tutup. Begitu juga dia minta syafaat dengan Nabi. Dunia diminta. Tapi dia telah bertukar kepada sunnah, kepada syirik. Maka sana Allah tutup. Sayang, rugi tak rugi? Rugi besar. Ini khasirun tadi. Syafaat hanya minta dengan Allah. Tiba-tiba kita minta dengan makhluk-makhluk Allah. Allah kata, bila kau minta dengan makhluk, bila minta dengan makhluk aku, hari ini aku raja, aku berkuasa, maka hari ini wala tanfa'uha syafa'atu. Hari ini tidak bermanfaat. Syafaat yang kau minta dengan sesiapa, aku blok terus ke dia. Hanya yang minta dengan aku saja, aku ambil pertimbangan. Aku ada kesian belah. Pasal syafaat adalah bil izni. Tidak ada syafaat qahriyah, takut. Tidak ada sebarang syafaat. Apa lagi? Syafaat kasih sayang. Mubahalah. Tak ada. Bukan mubahalah. Apa dah? Kasih sayang ni. Allahu Akbar. Mahabah. Masya-Allah. Syafaat kasih sayang. Maknanya kita rasakan kalau atas dunia ni, kalau kita minta projek nak jumpa dengan Agong, kita baik dengan isteri dia, Agong sayang dengan isteri dia, isteri pujuk dia, dia atas dasar dia sayang dengan isteri, maka dia bagi kita lah pasal kita baik dengan isteri dia. Itu kan sayang. Kononnya kita minta syafaat dengan wali Allah tadi, pasal Allah sayang dengan wali dia, maka Allah kesan sayang tadi, Allah pun sayang kita juga. Tidak ada gitu. Atau dengan syafaat takut pun tak ada. Maka di sinilah apa tu syafaat hanya bil izni, tidak ada syafaat selain pada man syahida bil haqq. Syafaat hanya diberi kepada orang yang mati dalam tauhid. Man syahid, sesiapa yang bersaksikan kebenaran yang la ilaha illallah ketika saat kematian dia, itu saja yang Allah beri syafaat dengan meminta makhluk-makhluk lain beri syafaat.
Mungkin Nabi bagi syafaat, puasa bagi syafaat, Quran bagi syafaat, ulama bagi syafaat. Boleh. Tapi syarat man syahida bil haqq. Kalau tidak ada man syahida bil haqq, maka wala tanfa'uha syafaat, tak layak dapat syafaat hari ini. Maka tiga perkara ini maka atas tiga perkara ini maka Allah kata walahum, dan tidak mereka ni berat yunsaru, tidak akan mereka ditolong dan mereka tidak akan lepas daripada cengkaman Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak akan tolong daripada untuk melepaskan diri daripada dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesan pada tiga-tiga perkara tadi. Maka selesailah ayat 122, 123 merupakan penutup pembongkaran Yahudi daripada ayat 40 lagi hingga 123 merupakan jenis-jenis Yahudi, kejahatan-kejahatan Yahudi, kesombongan-kesombongan Yahudi. Maka Allah bongkarkan semua sekali supaya orang Yahudi zaman Madinah tu berubah sikap. Supaya kita jangan menjadikan orang Yahudi sebagai idola kita. Maka itu pengajaran dia semua sekali. Maka selesai bab selesai bab kejahatan-kejahatan Yahudi. InsyaAllah minggu sekali lagi ayat 124 bermulanya kisah risalah ataupun kenabian. Maka kenapa pun kait dengan Yahudi juga, tapi bukan cerita perangai dia lah. Kenapa orang Yahudi tolak Nabi Muhammad? Kenapa orang Nasara tolak Nabi Muhammad? Kenapa pasal mereka mengatakan, kenapa orang musyrik juga tolak Nabi Muhammad? Kerana mereka tak percaya Nabi ini adalah diturunkan oleh Allah. Pasal dia tak sekuat mana pun. Mereka lebih percayai keturunan-keturunan baik sahaja boleh menjadi Nabi. Mereka mengatakan mereka keturunan Nabi Allah Ibrahim. Macam orang Nasara, dia kata Nabi Ibrahim keturunan dia. Dia percaya Nabi Ibrahim. Orang tak percaya. Orang Yahudi pula, dia percaya dengan Nabi Musa saja. Nabi Ibrahim dia percaya. Nabi Isa, Nabi Muhammad dia tak percaya. Tak percaya. Tapi Nabi Ibrahim dia percaya. Maka atas faktor Allah nak bagi tahu semua sepada kita semua bahawasanya kalau mereka boleh terima Nabi Ibrahim, kenapa tak boleh terima Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kerana Nabi Muhammad juga daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim. Atas faktor itulah Allah ceritakan dengan panjang lebar kisah Nabi Allah Ibrahim dalam surah Al-Baqarah untuk orang Yahudi tahu, untuk orang Nasara tahu Nabi Muhammad juga asal daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim, daripada jalur Nabi Allah Ismail. Jangan kamu belagaklah wahai Nasara, jangan kamu belagaklah wahai orang Yahudi, walaupun kamu Nabi Musa, Nabi itu semua kamu daripada Nabi Isa, daripada keturunan Ibrahim, rupa-rupanya Nabi Muhammad juga daripada Nabi Allah Ibrahim. Maka tak boleh berbangga dengan Nabi Allah Ibrahim. Pasal Nabi Allah Ibrahim ni, cerita Nabi Ibrahim lah. Maka dia ceritalah bagaimana bahkan Nabi besar kita lahir pun daripada doa Nabi Allah Ibrahim ketika dia buat Kaabah semua sekali. Ceritalah detail dengan panjang lebar kisah nak cerita bab risalah ataupun kenabian kita. Quran cerita bab 3 kan? Tauhid, risalah dan akhirat. Dia akan selang sendirilah dengan hari akhirat seperti ini. Ada soalan tak? Kita tutuplah pasal tutup itu sampai ayat baru 124 insya-Allah. Ada soalan? Sunyi tak ada haji ya. Bismillah. Tapi kalau tidak tak dapat 3 soalan, 3 ayat, 2 ayat boleh. Ada soalan sikit? Satu. Sudah ada. Bismillah. Kalau tak ada kita tulah. A'udzubillah minasyaiton. Yang tadi yang lain pada isteri pada anak ni belum dipertimbangkan geraca kan? Sebelum timbang lagi dia lari dah tu. Semua bila bangkit semua lari semua dah. Masa timbang ke, belum timbang ke, semua lari semua. Takut. Rasa, tapi dia orang dah tahu semua dah, tapi dia orang tahu semua dah. Di mana tempat mereka amal, dia tahu semua dah. Timbangan itu hanya sekadar nak mengesahkan Allah adil je. Semua tahu semua dah. Kita ni dah mati tahu dah di mana kita. Dah mati dah tunjuk dah. Kalau kita amalan jahat, dah disua dah. Dah dibuka bentang luas pintu neraka jahanam. Dibolak-balik semua dah kita kata. Orang ahli syurga dah nampak dah syurga dah dia. Sebab tu dia tak rasa lama dalam alam barzah, dia masa macam sesaat saja terus syurga, dia gembira lah syurga. Orang mati syahid tu orang syurga dah.
Tapi Allah nak tunjuk dia maha adil. Orang dalam syurga boleh panggil balik. Panggil nak buktikan. Timbang balik. Maha adil. Untuk hisap. Allah tak nak masyarakat ataupun hamba dia menuduh dia zalim. Allah nak tunjuk zalim itu siapa dia? Siapa zalim? Manusia sendiri yang zalim. Itu tunjuknya. Dia tunjuk. Lepas tu ditanya berbagai-bagai soalan yang berkait dengan kesilapan. Sebab tu bila Allah umbang ke neraka jahanam saja, apa dia tanya? Atas dunia dahulu tak ada orang mengajar ayat. Nah, ulang tu ya. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Atas dunia dahulu tak ada ke orang cerita ayat-ayat aku? Yang pertama, ada. Yang kedua, tidak ada ke orang cerita hari akhirat? Dua tu tanyanya. Takadu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha. Apa dia? Alam ya'tikum nazir. Ketika dicampakkan, hampir pecah neraka jahanam. Bila campak panah dengan dia sebagai booster. Dah, tengah hayur tu, maka tanya lagi penjaga neraka. Wa qala lahum khazanatuha, maka bertanya penjaga neraka. Apa dia? Wa qala lahum khazanatuha, alam ya'tikum nazir. Atau tak ada kau beri peringatan ayat-ayat aku yang kamu dihukum macam ini. Itu je, dia pusing-pusing. Kezaliman kita, tak guna akal kita, tak guna Quran ini untuk faham Quran, baca Quran, tadabbur Quran, beramal. Ini ya kesilapan kitanya. Maka tu kata tadi, kemenangan paling besar kita ialah kita diberi hidayah untuk baca dan beramal lah. Dah baca tahu, kena beramal lah. Dah tahu dah benda-benda sunnah untuk beramal, bangun tahajud, berdoa, berzikir. Buat lah. Banyak mungkin lah. Pagi jangan lupa zikir pagi. Petang jangan lupa zikir petang. Pasal apa Allah buat? Allah malam siang ni bukan Allah buat main-main. Dalam ayat-ayat dia kan, bila malam aku lapar waktu siang sampai tinggal malam. Bila malam aku lapar siang ni, mana Allah buat malam untuk jasa untuk kita. Pasal apa? Bila aku buat malam untuk kamu berehat, bertidur. Dan aku buat siang untuk kamu bekerja sekian. Untuk kamu. Kenapa kamu tak nak balas jasa aku? Kenapa kamu tak nak bersyukur dengan aku? Pasal Allah nak ceritanya, dia segala-gala untuk kita ni. A hingga Z. Tapi sombongnya, ini yang Allah tunjuk. Zalimnya manusia. Kerdil macam dia, A hingga Z, aku jaga, aku buat, aku tak habis pun. Dia masih lagi tak nak taat dengan aku. Itu ceritanya Allah buat segala-galanya untuk membuktikan dia tidak zalim dengan hambanya, tetapi hambanya sendiri yang zalim. Dia nak suruh semua hamba dia pergi syurga, tapi hambanya tak nak pergi ke syurga. Hambanya pilih neraka. Aku kira surat jemputan. Mari syurga, sekian-sekian hari bulan. Masa, sekian-sekian masa. Tempat, sekian-sekian tempat. Dia tak nak tengok pun surat jemputan aku. Faham tak? Ni Quran surat jemputan. Jemputan untuk pergi ke syurga, kita tak tengok pun. Kalau tengok, baca tak faham. Hari apa suruh pergi, pukul berapa. Tak tengok pun. Itu kezalimnya hamba. Itu ceritanya. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aj'al al-Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa la taj'al al-Qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.